Yo guys, bersama saya lagi dalam Alright Napot channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Habislah kaki fitnah. Siapa yang tidak kenal dengan kaki fitnah? Ustazah, seorang muslimat, pemimpin daripada Parti PAS, sahabat semua bakal berdepan satu lagi saman fitnah, ya, daripada YB Teresa. Kalau sebelum ini YB Lim Guang Eng telah pun membuat saman, hari ini sekali lagi Teresa Kok sebentar tadi membuat satu press conference, ya, sidang media, ya, berkaitan dengan tindakan untuk membuat tindakan undang-undang ataupun saman fitnah terhadap ahli parlimen kepala batas, ya, yang secara terang-terangan membuat fitnah, menghasut dengan niat jahat, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita dengar, ya, kenyataan media, ya, satu sidang media yang dibuat, ya, oleh YB Teresa Kok dan juga beberapa pemimpin, ya, di dalam parti DAP. Jadi sahabat semua, mari kita dengar kenyataan mereka, sahabatku semua. Ya, bisa rekam mana? Boleh ya? So, ini tiba wali Navatekau. Wah. Okey, pada 10 November, saya telah pun melalui peguam saya, SN Nair and Partners, telah keluarkan satu surat letter of demand kepada YB Dr. Siti Mastura berkenaan dengan kenyataan yang dibuat oleh beliau terhadap saya, YB Lim Guan Eng, Lim Kay Siang dan lain, tentang kami semua ini adalah dalam satu keluarga komunis. Jadi saya minta dia untuk menarik balik kenyataan beliau. Saya bagi dia 3 hari dan saya sekarang telah sertakan yang letter of demand kepada semua dan sampai sekarang, sampai hari ini, saya masih tidak terima apa-apa surat tentang mohon maaf dan tentang kenyataan yang dibuat itu. Jadi saya pun dah arahkan yang peguam saya untuk ambil tindakan mahkamah defamation terhadap beliau. Sebenarnya yang kenyataan yang dibuat oleh YB Dr. Mastura ni sebenarnya juga berbau hasutan. Hasutan, bukan saja perkauman dan juga hasutan. Ini seditious. Dan kerana dia mengaitkan saya dan juga rakan-rakan DAP saya ini sebagai orang yang memprovokasi, yang menyebarkan ideologi komunisme. Dan juga ini adalah, kita tahu yang ideologi komunisme ini tidak sejajar dengan sistem demokrasi negara kita. Ia juga nak beritahu orang yang kami cuba, kita kata undermine, cuba merosakkan sistem demokrasi di negara kita. Jadi ini adalah selepas semua yang berlaku sejak dia keluarkan kenyataan itu sampai sekarang, kita tidak lihat dia tarik balik kenyataan yang berbau agama, berbau perkauman agama dan juga yang hasutan itu. Jadi itu sebab bagi saya adakan sidang apa ini untuk menyatakan sekarang tindakan mahkamah akan dimulakan oleh peguam saya terhadap beliau. Okay, any question? Any questions? Come, want to say something? Ada apa soalan? Itu saja. Tengok 3 minit. Sebelum ini YB Lim Guan Eng, saya percaya telah pun memulakan tindakan. YB Teresa merupakan ahli parlimen kedua. YB Teresa merupakan ahli parlimen kedua yang telah memulakan tindakan. Dalam ucapan yang ahli parlimen kepala batas, beliau juga menyebut beberapa nama-nama lain. Jadi November sudah keluarkan surat. Hari ini 16 November. Dan kita lihat dalam kenyataan YB Mastura bila dia pergi buat laporan polis, bukan? Beri kenyataan kepada polis, dia sudah mengakui dia sudah terima yang LOD ini.
Dan bagi saya agak hairan lah. Dia biasanya kalau kita nak lemparkan tuduhan kepada sesiapa, kita perlu tunjukkan bukti kan. Kena tunjukkan bukti DNA saya dan juga isteri Lim Guan Eng ataupun dengan Chimping atau sesiapa. Tapi dia bukan, dia kata dia bagi bahan rujukan kepada polis. Hai ya. Okay, ada lagi? No ah. Because this letter of demand has been issued to her, and she also admitted she had received it. So we're waiting for her to apologize and retract, but nothing been done. So our suit will be filed very soon. Okay. Alright, so itu dia sahabat semua kenyataan media yang dibuat sebentar tadi ya oleh Teresa Kok. Jadi maksudnya sahabat semua, ini adalah saman kedua daripada individu-individu yang turut ya dikaitkan oleh ahli parlimen kepala batas ini yang kononnya mempunyai kaitan saudara yang mempunyai kaitan dengan keluarga komunis. Jadi mereka menafikan sekeras-keras perkara itu, dan kita percaya ya mereka nama-nama lain juga yang disebut itu harus ya melakukan ataupun membuat tindakan yang sama untuk menyaman ahli parlimen kepala batas ini ya yang digelar sebagai ustazah, muslimat PAS, pemimpin PAS, wanita PAS. Tapi secara terbuka sahabat semua, membuat dakwaan seperti ini adalah satu perkara yang amat memalukan. Ya, apabila mereka dijemput ya, dipanggil untuk memberi atau diambil keterangan di Bukit Aman, apa yang mereka lakukan seperti kenyataan Teresa Kok ini, mereka memberikan sumber rujukan. Siapapun tak pasti sumber rujukan itu datang dari sampah masyarakat, daripada walaun-walautit, daripada lebay-lebay. Kita pun tak tahu sahabat semua. Ya, yang kita tahu individu ini, MP kepala batas ini katanya ada PhD. Ya, kalau seorang ada PhD maksudnya dia berpelajaran, dan sesuatu perkara itu sebelum disebarkan ya untuk dijadikan bahan fitnah, ya terlebih dahulu beliau membuat satu penyelidikan adakah perkara itu benar atau tidak. Tetapi seperti yang kita tahu sahabat semua, ini adalah modus operandi yang seringkali ya digunakan oleh geng-geng kaki fitnah ini. Ya, apa yang mereka buat? Fitnah dahulu, salahkan orang lain, salahkan admin, lalu apa yang mereka lakukan seterusnya? Memohon maaf. Saya percaya mereka akan melakukan perkara yang sama. Jadi kita berharap supaya ya ada dua sudah yang membuat saman ini, Lim Guan Eng dan juga Teresa Kok, agar kalau ya kaki fitnah MP kepala batas ini memohon maaf, sila jangan terima. Ini apa yang rakyat mahu. Teruskan saman fitnah, kalau boleh 100 juta. Ya, Lim Guan Eng 100 juta. Total semua 200 juta. Kalau ada beberapa individu lagi, kalau saya tidak silap Anthony Locke, Ngakomeng, Ngakoham kalau saya tidak silap, ya turut dikaitkan. Ya, kononnya ada kaitan keluarga. Jadi kalau mereka pun membuat saman ada 3 lagi, 100 tambah semua 500 juta. Jadi ini yang rakyat mahu, untuk teruskan saman fitnah kepada kaki-kaki penfitnah, seorang yang bergelar ustazah, seorang yang bergelar muslimat, pemimpin daripada parti PAS ini sahabat semua, yang tidak malu secara terang-terangan membuat kenyataan berbau fitnah, hasutan, dan juga berniat jahat. Itu pandangan saya, dan juga saya percaya mungkin rakyat di luar sana bersetuju kiranya mereka membuat saman fitnah sebanyak 100 juta seorang, jumlahnya kalau 5 orang 500 juta. Biar muflis, bankrupt terus ahli-ahli parlimen seperti ini yang seringkali membuat fitnah. Agak panas kita, tapi itu pandangan saya sahabat semua. Kita tidak tahu bagaimana saman yang dibuat oleh mereka. Tapi kita berharap saman diteruskan walaupun mereka memohon maaf. Ya. Jadi sahabat semua, bagaimana dengan Anda? Adakah Anda seirama dengan saya? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen atau pandangan Anda berkaitan dengan isu ini. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.